Hampa semua tahu tak siapakah insan yang bertanggungjawab untuk memindahkan istana Balqis daripada Yaman ke Baitul Maqdis? Kisah ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Naml. Ada Allah Ta'ala ceritakan kisah ni dalam Al-Quran. Kisah tentang bagaimana istana Balqis dipindahkan. Kisah dia mula macam ni. Ketika mana Nabi Sulaiman nak pindahkan istana Balqis, kita nak cerita pasal ni. Satu hari Nabi Sulaiman dia memusyarat dengan kabinet-kabinet dia. Dia tanya mereka, siapakah di antara kalian yang boleh pindahkan istana Balqis daripada Yaman ke tempat yang Nabi Sulaiman duduk lah, Baitul Maqdis. Sebab panjang lah cerita, sebelum tu panjang lagi. Nabi Sulaiman pernah utuskan burung hud-hud untuk pi jumpa Ratu Balqis, untuk panggil dia datang ke istana Nabi Sulaiman. Sebab tu lah masa tu dalam perjalanan rombongan geng-geng Ratu Balqis ni daripada Yaman, mereka dalam perjalanan untuk sampai ke Baitul Maqdis. Daripada Yaman ke Baitul Maqdis bukannya ambil masa yang sekejap. Dulu tak ada kapal terbang apa. Mereka mungkin naik unta, naik kuda tu je. Jadi perjalanan mereka tu lama. Jadi dalam masa tu Nabi Sulaiman minta kuat-kuat ada di kalangan pengikut-pengikut dia, di kalangan rakyat-rakyat dia, di kalangan menteri-menteri dia yang mampu untuk ambil istana Balqis tu datang dekat sebelah istana dia. Sebab Nabi Sulaiman nak tunjukkan kehebatan mukjizat yang ada dekat dia lah. Ikut-ikut lah ada di antara dia punya menteri-menteri dia yang hebat-hebat. Jadi pada masa tu bangunlah salah seorang menteri dia, iaitu daripada kalangan Ifrit. Ifrit ni apa tuan-tuan? Ifrit ni kalangan jin Ifrit. Jin Ifrit ni jin yang kuat lah. Jin yang muda remaja lagi, dia kuat lagi. Dia panggil jin Ifrit. Di kalangan jin Ifrit ni, dia bangun, seorang jin Ifrit tu bangun. Dia beritahu, aku akan pindahkan istana Balqis tu qabla an taquma min maqami, sebelum kamu bangun daripada kamu punya tempat duduk. Dia kata macam tu dekat Nabi Sulaiman. Jadi sebelum bangun daripada tempat duduk ni, ulama tafsir dia kata apa? Kita jangan tafsir ikut nafsu kita sebelum bangun tu lah. Bangun daripada tempat duduk, bangun lah. Tapi ulama tafsir kata apa? Sebab Quran ni dia bukannya boleh tafsir ikut nafsu kita. Jadi dia ada beberapa kaedah untuk kita tafsirkan Quran ni. Jadi kita kena pakai ulama. Ulama kata apa? Sebelum Nabi Sulaiman selesai, yang dimaksudkan oleh Jin Ifrit tu ialah sebelum Nabi Sulaiman selesai waktu pejabat dah. Lebih kurang macam tu lah. Waktu dia uruskan dia punya kerajaan dia. Jadi waktu uruskan kerajaan dia ambil masa daripada pagi sampai ke petang, dalam lebih kurang waktu pejabat lah. Yang tu yang dimaksudkan sebelum qabla an taquma min maqami. Sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Maksud dia sebelum kamu selesai daripada kerja kamu. Jadi Nabi Sulaiman kata macam lambat juga. Ada yang boleh cepat lagi? Lebih kurang lagu tu lah. Nabi Sulaiman tanya, ada lagi tak yang boleh buat lagi cepat ke? Dan bangun seorang orang biasa je daripada kalangan menteri-menteri dia, wazir dia. Bangun seorang orang biasa saja, manusia biasa macam kita, bukan alien, bukan bunian, bukan jin, bukan makhluk-makhluk yang lain lah. Dia manusia biasa macam kita, yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, yang Allah Ta'ala bagi kat dia kitab. Jadi dia pun bangun dan dia kata, saya boleh buat lebih cepat pada tu. Nabi Sulaiman tanya lah, hang boleh buat macam mana? Dia kata, qabla ayyartadda ilaika tarfu, sebelum kamu kelipkan mata. Sebelum kamu kelipkan mata. Dalam tafsir dia ada sebut sebelum kelipkan mata tu apa yang dimaksudkan. Sebelum Nabi Sulaiman terkedip mata lah. Tapi apa yang dia suruh Nabi Sulaiman buat, dia suruh Nabi Sulaiman pandang ke arah Yaman dulu. Pandang contohnya Yaman belah kanan kan, Nabi Sulaiman pandang belah kanan.
Dia suruh tahan mata daripada terkedip, dan dia akan bawa istana Balqis tu mai. Tapi bila Nabi Sulaiman tahan tu lebih kurang dalam seminit lagu tu, dia dah tak tahan nak terkedip juga. Bila dia sebelum dia nak terkedip, istana tu dah ada dah. Menunjukkan cepatnya istana tu datang. Dia pindahkan istana tu. Macam mana dia buat? Dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Benda ni kadang-kadang kita nampak macam betul ke? Benda miracle, benda yang tak masuk akal. Tapi kalau kita tak tahu nak cakap macam mana, kita ada pengalaman duduk dengan orang yang orang kata apa, dekat dengan Tuhan ni, kita boleh nampak lah benda-benda macam ni. Benda-benda yang ajaib, yang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi benda tu dekat orang-orang yang dekat dengan dia. Masuk topik lain pula. Okey, tadi bila dah datang kat tu, tu dah menunjukkan kehebatan laki tadi tu. Jadi siapa nama laki tu? Nama dia ni tak ada dalam Al-Quran, tak disebut. Tapi para ulama tafsir mengatakan nama dia adalah Asif ibnu Balqiyah. Dia seorang manusia biasa macam kita, tapi dia orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah kehebatan orang yang dekat dengan Tuhan. Wallahu a'lam.